Singapura sememangnya dikenali sebagai sebuah negara dagangan di samping kedudukannya yang strategik di tengah-tengah lautan antara India dan China dari dahulu sehingga kini. Hal ini dikatakan kerana Singapura adalah pelabuhan di mana kapal-kapal dagangan berlabuh dan menjalankan aktiviti perdagangan di negara ini. Singapura mencapai kemerdekaan pada 3 September 1965 dan menjadikannya sebuah negara yang berdaulat di mata dunia. Singapura tidak terlepas dalam menggiatkan pertumbuhan ekonomi dalam negara di samping menjaga kebajikan rakyatnya. Singapura boleh dikatakan sebuah negara yang stabil dan pesat dari sudut pertumbuhan ekonomi. Bermula dari awal penubuhan dan sehingga kini masih mampu bertahan dalam pasaran dunia. Singapura juga mencatatkan sejarah yang panjang dalam isu imigrasi. Ini kerana penduduknya terdiri daripada bangsa Cina, Melayu, India, Arab, Kaukasus dan lain-lain keturunan Asia adalah sekitar 6 juta orang. Singapura tersenarai dalam 4 harimau Asia, termasuk Korea Selatan, Hong Kong dan Taiwan. Keadaan ini menunjukkan betapa ekonomi negara Singapura mempunyai pertumbuhan ekonomi yang baik dan pasarannya mampu berdaya saing dengan pasaran global. Definisi GST ataupun Value Added Tax (VAT) adalah satu cukai yang mana sistemnya berfungsi sebagai cukai tidak langsung. Lebih kurang 160 negara di dunia ini melaksanakan sistem cukai ini dalam memacu pertumbuhan ekonomi masing-masing. Barang dan perkhidmatan adalah elemen utama yang dikenakan VAT, sama ada ianya dijual ataupun disediakan untuk penggunaan domestik maupun isi rumah. Dalam pelaksanaan GST, terdapat 4 peringkat yang mempunyai peranan masing-masing. Dalam perlibatannya, sebelum hasilnya diserahkan kepada kerajaan. Peringkat tersebut ialah pengilang, pemborong, peruncit dan pengguna serta kesemua peringkat ini akan berada dalam satu sistem rantaian. GST akan dipungut dari kesemua peringkat berkenaan mengikut kadar peratusan yang ditetapkan. Dikenali sebagai penjualan persekutuan cukai tidak langsung bagi negara yang melaksanakannya serta berdasarkan kepingan barang dan perkhidmatan yang boleh dipertimbangkan menerusi proses jual dan beli. Nilai barang ataupun perkhidmatan akan ditambah pada peringkat perniagaan dan pembeli yang membeli barang atau perkhidmatan tersebut juga perlu membayar harga jualan yang ditambah. Singapura merupakan antara negara terawal ASEAN yang menggunakan GST dan ia terbukti apabila ekonomi hasil negaranya semakin meningkat. Yang kedua ialah bagi menggantikan cukai jualan dan cukai perkhidmatan yang banyak untuk meringankan beban rakyatnya. Yang ketiga, cukai GST lebih menyeluruh dan merangkumi keseluruhan barangan dan perkhidmatan berbanding dengan cukai jualan yang tertakluk kepada paras nilai tertentu. Keempat, menunjukkan keupayaan kerajaan untuk menurunkan kadar cukai pendapatan individu maupun badan korporat. Seterusnya, melonjakkan ekonomi negara dengan lebih cepat dan menjadi mekanisme kerajaannya dalam membendung masalah defisit kewangan. Keenam, dapat membantras ketirisan ekonomi akibat daripada perbuatan tamak orang tengah yang sengaja meletakkan harga tinggi dari pasaran sedia ada. Seterusnya, memperkenalkan offset package bagi menumpukan ketajaman darjah regresiviti dari GST ke atas rakyatnya supaya tidak merasa terbeban. Yang terakhir ialah sistem pencukaian yang lebih efisien dengan kaedah perakaunan tersendiri yang mempunyai sistem semakan bersilang dan mengurangkan sistem birokrasi. Seterusnya, bagi pengasahan cukai GST di Singapura, Singapura melaksanakan GST mengikut Akta Cukai Barangan dan Perkhidmatan Bab 11.7a, Enakmen Asal Akta 31 tahun 1993. Bagi sebuah perniagaan yang berdaftar dengan GST, perlu mengemukakan pelaporan kepada IRAS iaitu Inland Revenue Authority Singapore pada setiap akhir tempoh perakaunan suku tahun. Terdapat 3 pengelasan cukai iaitu GST kadar standard, GST kadar sifar dan GST yang dikecualikan. Pada GST kadar sifar standard, cukai dipungut bermula dari pengilang, pemborong, peruncit dan yang terakhir pengguna berdasarkan nilai pertambahan setiap rantaian yang dikenakan. Yang kedua ialah GST kadar sifar.
Pengilang, pemborong, peruncit dan pengguna akan menuntut GST yang dibayar ke atas semua input perniagaan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dan yang terakhir ialah GST yang dikecualikan. GST ini tidak akan dipungut berdasarkan aktiviti nilai tambah seperti pembekal peralatan hospital atau kegunaan awam. Pembekal menuntut GST yang telah dibayar kepada ke atas input dan peruncit juga tidak boleh menuntut GST yang dibayar ke atas input. GST telah diperkenalkan di Singapura pada tahun 1994 pada kadar 3% yang dikenakan ke atas setiap barangan dan perkhidmatan. Ini sekaligus menunjukkan bahawa Singapura antara negara yang melaksanakan GST pada kadar yang rendah pada tahun 1994. Langkah kerajaan Singapura memperkenalkan GST pada kadar yang rendah adalah supaya rakyat tidak rasa terbeban dan untuk membiasakan rakyat dengan sistem cukai yang baru dan bukan untuk menjana pendapatan serta hasil negara semata-mata. Namun, kadar peratus tersebut menunjukkan peningkatan iaitu pada tahun 1994 sebanyak 3%, pada tahun 2000 sebanyak 4%, 5% pada tahun 2004 dan pada tahun 2007 sehingga kini kadar GST di Singapura adalah sebanyak 7%. Jadual menunjukkan peratus kenaikan GST di Singapura yang meningkat mengikut tahun. Prinsip percukaian GST di Singapura dibahagikan kepada 3 kategori iaitu pertama, prinsip ekuiti, kedua, prinsip kecekapan ekonomi dan yang ketiga, keberkesanan pentadbiran cukai. Prinsip ekuiti. Singapura melaksanakan pakej offset iaitu dengan mengurangkan 3% dari kadar cukai pendapatan individu dan cukai korporat kepada 30% dan 27% masing-masing. Langkah tersebut disambut baik oleh rakyat Singapura di atas keprihatinan kerajaan Singapura dalam membantu mengurangkan impak negatif GST terhadap isi rumah terutama bagi individu dan golongan yang berpendapatan rendah. Kedua, prinsip kecekapan ekonomi. Ia adalah bagi melestarikan pertumbuhan ekonomi yang lebih mampan dan berdaya saing. GST turut dilihat dapat mengimbangi cukai asas langsung dan dijangka akan mengecil pada masa akan datang yang membolehkan cukai diagihkan semula kepada rakyat dalam bentuk menyediakan kemudahan bagi meningkatkan taraf hidup. Peningkatan harga barang dan perkhidmatan akan mengurangkan keupayaan rakyat untuk berbelanja dan meningkatkan perbelanjaan isi rumah. Dan yang ketiga, keberkesanan pentadbiran cukai terbahagi kepada 3 elemen utama iaitu kos pentadbiran, kos pematuhan dan kos-kos lain. Bagi kos pentadbiran, pihak berkuasa hasil dalam negeri IRAS adalah merupakan ejen kerajaan dalam mentadbir, menilai, mengumpul dan menguatkuasakan pembayaran cukai terhadap rakyat Singapura. Bagi kos pematuhan, Singapura telah memperkenalkan teknologi canggih bagi memudahkan rakyat atau syarikat membayar cukai melalui Giro. Kaedah ini membolehkan pembayaran cukai kepada pihak kerajaan Singapura dapat dibuat secara atas talian. Analisis impak GST kepada kerajaan dan masyarakat di Singapura boleh dilihat menerusi sebelum COVID-19 dan semasa COVID-19 melanda. Pada suku tahun pertama 2017, perkembangan ekonomi telah meningkat sebanyak 2.7% dari tahun sebelumnya. Antara sektor yang paling menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi ini adalah pembuatan, pengangkutan, penyimpanan dan perniagaan perkhidmatan secara tahunan. Pengucupan ekonomi sebanyak 1.3% dari suku tahun sebelum pemulihan yang tinggi telah dicatatkan sebanyak 12%. Sebanyak 8.0% sektor pembuatan telah berkembang dan diperluaskan pada tahun sebelumnya dengan pengembangan sebanyak 11%. Kluster kejuruteraan elektronik dan ketepatan, kejuruteraan pengangkutan dan am serta kluster pembuatan kontrak terus telah menjadi pendorong kepada pertumbuhan ini. Industri penghasil perkhidmatan berkembang pertumbuhan dari suku tahun sebelumnya sebanyak 1.8%
atau 1.6%. Pertumbuhan tertinggi dalam sektor pengangkutan dan penyimpanan sebanyak 4.2%, yang mana segmen pengangkutan air penyumbang utama. Diikuti sektor yang lain dengan industri perkhidmatan lain sebanyak 2.3%, perkhidmatan perniagaan 2.1%, komunikasi dan maklumat 1.7%, insurans dan keuangan 0.9%, perdagangan borong dan runcit 0.5%. Terdapat pengembangan di sektor lain telah dicatatkan pada suku pertama 2017. Dalam sektor penginapan dan perkhidmatan, makanan kontrak sebanyak 1.9% yang ditimbang oleh segmen makanan dan minuman. Sementara itu, kelemahan dalam aktiviti pembinaan oleh sektor swasta yang berterusan telah menyebabkan sektor pembinaan menyusut sebanyak 1.4%. Dari penyusutan ini, meningkat dari suku tahun sebelumnya kepada 2.8%. Pertumbuhan keluaran dalam kasar negara (KDNK) pada suku pertama 2017 disumbangkan oleh sektor pembuatan pengangkutan dan perkhidmatan perniagaan dan penyimpanan. Secara kolektifnya, penyumbangan sebanyak 74% kepada KDNK pada suku tahun pertama 2017. Pasaran buruh tidak menunjukkan perubahan yang disesuaikan mengikut musim untuk penduduk 3.2% dan warga negara 3.5% pada Mac 2017 berbanding Disember 2016. Kadar pengangguran pada Disember 2016 meningkat berbanding September 2016 dan secara keseluruhannya mengalami peningkatan sedikit dari 2.2% pada Disember 2016 kepada 2.3%. Peningkatan kadar pengangguran dianggarkan 74,400 penduduk diklasifikasikan menganggur dan termasuk 67,100 warga negara pada Mac 2017 dari Disember 2016 dengan bilangan 73,900 penduduk dan 67,300 warga negara. Pengurangan pekerja jatuh pada sepanjang suku tahun tersebut dan sekitar 4,800 pekerja diberhentikan pada suku tahun pertama 2017 menurun daripada 5,440 pada suku tahun sebelumnya. Dengan itu, suku tahun berkenaan, walaupun pengurangan pekerja menurun daripada 1,900 kepada 1,000 dalam sektor pembuatan sepanjang suku tahun pertama. Keadaan berbeza dari sektor pembinaan dan sektor meningkat sepanjang suku tahun. Bagi sektor pembinaan, meningkat dari 580 hingga 850 dan sektor perkhidmatan daripada 2,840 hingga 3,000. Dalam lebih 2 dekad, pelaksanaan GST menunjukkan pelbagai impak kepada kerajaan dan masyarakat Singapura umumnya. Ekonomi Singapura tampak kukuh walaupun pernah mengalami krisis kewangan global pada dalam dekad ini sekitar tahun 2009. Krisis kewangan global 2009 sedikit memperlahankan perkembangan ekonomi Singapura. Namun masih kekal negara kedua paling berdaya saing di dunia pada 2016 menerusi taraf pendidikan dan latihan yang tinggi dan kecekapan pasaran barangan. Peningkatan kadar pengangguran telah dicatatkan oleh penduduk dan warga negara Singapura yang tinggi dalam dekad ini. Perkara ini bukanlah sesuatu yang baik untuk negara dan umumnya kepada penduduk. Bagaimana penduduk yang menganggur ingin meneruskan kehidupan dan menghadapi ketandusan peluang pekerjaan yang akan mempertahankan pertumbuhan ekonomi negara dari tahun ke tahun. Semasa wabak COVID-19 melanda, ekonomi di Singapura mengalami penyusutan sebanyak 0.7% pada suku pertama 2020, menurun kepada 1% dari suku tahun sebelumnya. Penyelarasan suku tahunan mengikut musim telah menunjukkan kemerosotan ekonomi sebanyak 4.7% dari penurunan pengembangan kepada 0.6% pada suku tahun sebelumnya. Pertumbuhan sektor pembuatan terus berkembang 6.6% tahun ke tahun yang menguncut sebanyak 2.3% pada suku tahun sebelumnya. Pertumbuhan didorong oleh pengembangan dari keluaran yang terarah kepada sektor pembuatan bioperubatan, kejuruteraan ketetapan dan kluster kejuruteraan pengangkutan melebihi penurunan output dalam elektronik, pembuatan AM dan kimia.
Dinasti penghasilan pula mengalami penyusutan pada suku tahun pertama 2020 sebanyak 2.4% tahun ke tahun dan berbeza pada suku tahun sebelumnya sebanyak 1.5%. Semua perkhidmatan dikontrak, tidak termasuk insurans dan kewangan dan sektor komunikasi dan maklumat mencatatkan peningkatan sebanyak 8.0%, insurans dan kewangan dan 3.5% bagi komunikasi dan maklumat. Sementara itu, perkhidmatan penginapan dan makanan serta pengangkutan dan penyimpanan menunjukkan penurunan terbesar sepanjang dekad ini, dengan masing-masing menurun kepada 24% bagi perkhidmatan dan penginapan dan 8.1% pengangkutan dan penyimpanan. Di sektor pembinaan juga menguncup apabila menunjukkan penguncupan sebanyak 4.0% tahun ke tahun dan penurunan ini berkait dengan penurunan sektor swasta dalam aktiviti pembinaan suku tahun berkenaan. Berbanding suku tahun sebelumnya pada Disember 2019, kadar pengangguran meningkat dari 2.3% kepada 2.4% pada Mac 2020. Kadar pengangguran menerusi penduduk meningkat dari 3.2% kepada 3.5% dan warga negara daripada 3.3% kepada 3.5%. Kadar pengangguran semasa dilanda wabak COVID-19 lebih rendah berbanding semasa SARS 2004 dan GFC 2009. Pada Mac 2020, jumlah pengangguran penduduk termasuk warga negara di Singapura dianggarkan kepada 76,400 penduduk, termasuk 67,100 warga negara. Kadar ini menunjukkan kadar pengangguran yang lebih tinggi jika dibandingkan suku tahun sebelumnya. Pada Disember 2019, kadar pengangguran penduduk termasuk warga negara dianggarkan seramai 73,900 penduduk, termasuk 63,500 warga negara yang terlibat. Jumlah pekerja yang diberhentikan meningkat dari 2,670 pada suku tahun sebelumnya kepada 3,000 pada suku pertama 2020. Catatan jumlah lebih rendah jika dibandingkan sepanjang GFC 2009 mencatatkan jumlah pekerja yang diberhentikan seramai 12,760 pada suku tahun pertama 2009. Pada suku pertama 2020, peningkatan perberhentian pekerja meningkat di sektor perkhidmatan dari 1,730 hingga 2,200 dan menurun dalam sektor pembuatan dari 670 kepada 600 serta 270 hingga 200 dalam sektor pembinaan. Kadar pengangguran semasa wabak COVID-19 telah menyebabkan sebilangan besar penduduk termasuk warga negara dan masyarakat Singapura umumnya kehilangan kerja akibat diberhentikan dari sektor masing-masing. Sememangnya kemunculan wabak COVID-19 telah dijangka akan menjejaskan beberapa sektor dalam pertumbuhan ekonomi. Namun dari beberapa sudut, terdapat peluang pekerjaan yang baru diwujudkan menerusi perkhidmatan dan penjualan atas talian. Di peringkat global, pelaksanaan GST masih relevan di Singapura kerana mampu menepis ancaman wabak COVID-19 dari memberikan kesan secara berterusan kepada ekonomi serta menyumbang ke arah pemulihan dan pertumbuhan.